Halo, salam sejahtera semua. Hari ini saya ingin membuat perbincangan latihan pengukuhan bab analisis kos volume untung kelas live cikgu yang ke-7. Okey, so untuk mendapatkan soalan, kita boleh pergi ke YouTube channel cikgu. Lepas tu carikan kelas live untuk kos volume untung yang ke-7. Okey. Lepas tu kita scroll down, pergi ke pin message, boleh buka mana-mana. So kita akan klik. Okey, ini adalah weblet cikgu. Okey, so kita pergi ke bab 4 analisis kos volume untung, pergi ke latihan dan jawapan. Okey, kita pergi ke soalan. Latihan pengukuhan bab analisis kos volume untung. Soalan 1. Haruman Sakit Berhad HSB mengeluarkan produk jenama Segar. Lazimnya produk ini dijual pada harga RM7.50 seunit. Belanjawan keluaran dan jualan pada tahun semasa telah dibuat pada tahap 70,000 unit. Maklumat berikut telah diperolehi untuk belanjawan tahun berakhir 31 Januari 2016. Di sini ada unit keluaran dan jualan. Unit keluaran 70,000, keluaran 100,000. Okey. Jadi kos yang terlibat dan kita ada kos bahan mentah langsung 105,000, hulu langsung 84,000, overhead perkilangan 108,000, belanja pentadbiran 62,500 dan belanja jualan 55,000 dan ini adalah jumlah kosnya. Okey, ini pula adalah kos untuk yang 100,000 unit. Okey, sekarang mari kita tengok soalan. Kirakan jumlah kos tetap dan kos berubah bagi setiap tingkat pengeluaran. Jadi maksudnya kita kena kirakan kos tetap dan kos berubah bagi pengeluaran untuk 70,000 unit dan juga 100,000 unit. Okey. Kedua, lakarkan graf kos, volume dan untung dan tunjukkan titik pulang modal, margin keselamatan dan kawasan untung dan rugi 2 markah. Yang ketiga, C. Daripada maklumat di atas, nyatakan sama ada HSB mendapat untung atau rugi pada tahap keluaran jualan 70,000 unit dan 100,000 unit 2 markah. Yang D. Kirakan margin keselamatan syarikat ini dalam peratus. Apakah yang ditunjukkan margin keselamatan syarikat ini? 3 markah. E. Kirakan titik pulang modal yang baru dalam unit. Jika HSB ingin menaikkan harga jualan sebanyak 20% dan naikkan harga kos buruh sebanyak 50 sen seunit. 2 markah. F. Untuk menjamin kualiti produk dan memenuhi citarasa pengguna, Jabatan Pengeluaran telah mencadangkan untuk menaikkan harga bahan mentah langsung sebanyak 25%. Lain-lain kos dan harga jualan seunit adalah sama. Tentukan sama ada HSB mendapatkan untung atau rugi pada tahap 70,000 unit. 2 markah. Okey, mari kita semak dengan jawapannya. Macam mana nak buat? Okey, jadi saya akan kecilkan ini. Dan saya akan buka satu browser untuk ini. Kecilkan. Okey. Jadi ini soalan, ini adalah jawapan. Okey, mari kita tengok. Okey, soalan yang pertama A. Kirakan jumlah kos tetap dan jumlah kos berubah bagi setiap tingkat pengeluaran. Untuk mengasingkan kos berubah dan kos tetap, jadi kita boleh guna kaedah tinggi rendah. Okey, jadi kos berubah seunit sama dengan jumlah kos tertinggi tolak jumlah kos terendah. Lepas tu bahagi dengan unit tertinggi tolak dengan unit terendah. Sekarang dekat sini kita ada 2 tahap sahaja. Jadi kita akan guna sinilah. Jadi kita boleh pilih kos dia, jumlah kos dia yang tertinggi. Jadi di sini satu saja. Jadi kita terus ambil 524,000 tolak dengan 414,500. Ini adalah kos. Bahagi dengan unit dia. 100,000 unit tolak dengan 70,000 unit. Kita akan bahagikan dan kita dapat RM3.65. Ini adalah kos berubah seunit. Okey. Sudah dapat kos berubah seunit. Lepas tu kita guna kaedah persamaan untuk mencarikan kos tetap.
Sebab jumlah kos sama dengan kos berubah campur dengan kos tetap. Jadi kos tetap sama dengan jumlah kos tolak dengan kos berubah. Kita boleh ambil mana-mana tahap pun boleh. Okey, sekarang jawapan ini ambil yang 100,000 unit. 524,000 kita akan tolak. Tolak dengan RM3.65. Ini adalah kos berubah seunit. Darab dengan kuantiti dia. Okey, kuantiti dekat sini adalah 100,000 unit. Jadi kita darabkan. Ambil jumlah kos tolak dengan kos berubah. Kita akan dapat balance dia. Baki dia adalah 159,000. Okey, ini adalah kos tetap. Kalau kita guna tahap yang 70,000, anda pun akan dapat jawapan yang sama juga. So, kalau semua betul, anda akan layak dapat 4 markah dekat sini. Okey, untuk yang B, lakarkan graf. Okey, jadi kita kena lakarkan kita punya graf. So, ini adalah graf supaya nampak dengan lebih jelas. Untuk graf yang pertama, kita kena lakarkan paksi X dan paksi Y. Okey, sini adalah kita punya hasil dengan kos, RM. Sini adalah kuantiti dalam unit. Okey, lepas tu sini adalah titik asalan. Ini kena sambungkan. Okey, titik asalan kita kena tulis satu kosong dekat sini. Kosong. Lepas tu kita akan lakarkan ini adalah jumlah hasil. Lepas tu ini adalah jumlah kos. Lepas tu garis lurus ini adalah kos tetap. Okey. Apabila kita sudah lakarkan yang 3 garisan ini, lepas tu titik yang berdebung dekat sini, jumlah hasil dengan jumlah kos, titik dekat sini adalah TPM. Jadi kita akan labelkan titik pulang modal dekat sini. Okey. Sudah labelkan ini, lepas tu dia nak kita labelkan apa? Margin keselamatan. Jadi, tadi kita boleh ambil mana-mana tahap. Kita ada tahap yang sini kan? Kita boleh ambil 70,000 atau 100,000 unit. Okey. Lepas tu kita akan pergi carikan titik pulang modal. Okey? TPM. Kita kena kirakan TPM untuk membuat rakaran ini. Okey. Jadi, apabila kita sudah dapatkan TPM, kita akan TPM punya unit adalah 41,299. Manakala sini adalah jumlah kos. TPM RM309,742.50. Okey, dan sini adalah kuantiti. Kuantiti ini adalah 70,000 unit. Dan sini adalah 525,000. Kalau kita sudah kira, dapatkan jumlah hasil. Okey, ini adalah jumlah hasil. Sini adalah jumlah kos. Okey, jadi kawasan selepas TPM, sini adalah kawasan untung. Manakala kawasan sebelum kita capai TPM, di bawah sini, di antara sini, ini adalah bahagian segitiga ini adalah rugi. Okey, kawasan rugi. So, kita boleh labelkan kawasan untung dan rugi. Manakala untuk margin keselamatan ialah di antara jualan sasaran kita dengan jualan TPM. Perbezaan dia di antara sini. Jadi, $70,041,299. Sini adalah kawasan margin keselamatan. Okey, sini pun sama. So, sini adalah margin keselamatan. Kalau anda boleh buat dengan betul, automatik anda akan dapat 2 markah penuh. Okey. Lepas tu kita tengok yang ketiga. Dari maklumat di atas, nyatakan sama ada HSP mendapat untung atau rugi pada tahap keluaran dan jualan 70,000 dan 100,000 unit. Jadi, kita akan kira pada 70,000, untung sama dengan hasil tolak dengan kos. Anda boleh guna kaedah bersamaan ini. Okey? Jadi, kita boleh terus kira. Jumlah hasilnya, kalau 70,000, maksudnya 70,000 unit darab dengan harga jualan seunit. Lepas tu kita akan tolak dengan jumlah kos. Maksudnya jumlah kos ini adalah kos tetap campur dengan kos berubah. Terus kita akan dapat untung 110,500. Manakala pada tahap 100,000 unit, sama juga formula, untung sama dengan hasil tolak dengan belanja, tolak dengan kos.
100,000 unit taraf dengan RM7.50 tolak dengan jumlah kosnya RM524,000. Jadi kita dapat RM226,000. Okey, kalau anda boleh terus dapat ini, terus dapat 2 markah. Okey, untuk yang D, minta kita kira margin keselamatan dalam peratus. Okey, nak kira margin keselamatan dalam peratus, jadi kita boleh ambil mana-mana lah. Jadi kalau kita ambil 70,000 unit, kita punya TPM sama dengan kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit, iaitu harga jualan seunit tolak dengan kos berubah seunit. Okey, jadi kita akan dapat 4129.8.7 dan kita bundakan dia menjadi nombor bulat. Okey, jadi kita dapat 41,299 unit. Okey, so ini adalah TPM. Manakala margin keselamatan ialah kita ambil 70,000 tolak dengan 41,299 bahagi dengan 70,000 taraf dengan 100%, jadi kita dapat 41%. Jadi ini bermakna margin keselamatan ini menunjukkan tingkat jualan harus jatuh 41% sebelum mengalami kerugian. Okey, jadi itulah sebab mengapa tadi kita punya graf sini kita letak TPM 41,299. Seterusnya kita pergi ke E. E ialah kira TPM baharu dalam unit jika HSP menaikkan harga jualan sebanyak 20% dan menaikkan harga buruh sebanyak 50 sen. Maksudnya kita punya harga jualan tadi kita RM7.50. Kita akan taraf 120%. Okey, jadi kita akan dapat RM9. Manakala kos berubah pula kita ada RM3.65. Jadi akan campur dengan 50 sen. Jumlah kos berubah baharu adalah RM4.15. Kira TPM baharu sama juga kita guna kaedah margin caruman. Kos tetap bahagi dengan margin caruman atau harga jualan seunit tolak dengan kos berubah seunit. Jadi kita gantikan harga jualan baru dengan kos berubah baharu. Jadi kita akan dapat jumlah TPM dalam unit adalah 32,783.5 dan kita akan kenakan dia menjadi 32,784 unit. Okey, kalau betul terus dapat 2 markah. Seterusnya yang F. Untuk menjaminkan kualiti, jadi pengelolaan mencadang menaikkan harga bahan mentah sebanyak 25% dan lain-lain punya kos adalah sama. Tentukan HSB mendapat untung atau rugi pada tahap 70,000 unit. Ini kita boleh guna kaedah bersamaan. Sama juga kos bahan mentah baharu, kita ambil kos bahan mentah langsung bahagi dengan unit. Kita akan dapat 1 unit adalah RM1.50 dan darab dengan 125%, kita akan dapat 1.875 seunit bahan mentah langsung. Kos berubah, kita akan terus ambil RM3.65 tolak RM1.50. Ini adalah kos bahan mentah langsung asal dia. Lepas tu campur balik yang kos bahan langsung baharu. Okey, kita akan dapat RM4.03. Jadi, untuk mengkirakan untung, kita hanya perlu gantikan 70,000 unit taraf dengan RM7.50 harga jualan seunit tolak dengan kos tetap 159,000. Lepas tu tolak dengan kos berubah. Ini kos berubah adalah 4.03 taraf dengan 70,000 unit. Jadi kita akan dapat untung adalah 83,900. Kalau anda betul, anda akan dapat 2 markah penuh. Okey, senang kan? Jadi, harap anda boleh mahirkan formula dan cara macam mana nak mengkirakan kos volume untung ini. Itu sahaja perbincangan latihan pengukuhan kos volume untung pada hari ini. Sekian sahaja. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk menyokong cikgu memberikan manfaat kepada anda semua. Terima kasih. Jumpa lagi.